Ahmad Maslan mohon semakan keputusan mahkamah. Ia berhubung keputusan Mahkamah Session menolak permohonan anggota Parlimen Pontian itu untuk dibebaskan daripada tuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM2 juta dan memberi penyataan palsu. Anggota Parlimen Pontian Ahmad Maslan membuat permohonan untuk menyemak semula keputusan Mahkamah Session yang menolak permohonannya untuk dibebaskan daripada tuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM2 juta dan memberi pernyataan palsu. Setiausaha Agung UMNO itu mengemukakan permohonan semakan tersebut di Pejabat Pendaftar Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur awal bulan ini. Peguam pemohon Hamidi Muhammad Noor mengesahkan kepada Malaysia Kini mengenai pemfailan permohonan semakan berkenaan hari ini. Permohonan semakan itu dibuat terhadap keputusan Mahkamah Session Kuala Lumpur untuk menolak permohonan pembatalan oleh Ahmad, kata Hamidi. Hamidi juga berkata permohonan semakan anak guamnya ditetapkan untuk sebutan di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Aslam Zainuddin pagi esok. Pada 24 Julai lalu, Mahkamah Session Kuala Lumpur menolak permohonan Ahmad untuk membatalkan kes pengubahan wang haram dan pernyataan palsu yang dihadapinya. Hakim Mahkamah Session Azman Ahmad memutuskan bahawa permohonan yang dibuat oleh tertuduh adalah pramatang pada prosiding di Mahkamah Rendah tersebut. Ahmad pada 21 Januari lalu meminta dibicarakan di Mahkamah Session atas tuduhan pengubahan wang haram kerana gagal mengisytiharkan RM2 juta kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN yang didakwa diterima daripada bekas Perdana Menteri Najib Razak. Dia juga memohon dibicarakan atas tuduhan kedua kerana memberikan pernyataan palsu kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Ahmad membuat permohonan untuk membatalkan pertuduhan tersebut pada 21 Februari lalu. Mahkamah Session akan mendengar kes berkenaan pada 1, 2, 16, 23, 6 November dan 24 Disember. Kita beralih ke perkongsian berita yang berikutnya. Mahkamah tolak permohonan Najib batalkan pertuduhan pindah laporan 1MDB. Hakim Muhammad Zaini Mazlan membuat keputusan itu selepas mendapati pertuduhan terhadap Najib, 67 tahun, tidak mengelirukan seperti didakwa bekas Perdana Menteri itu. Mahkamah Tinggi hari ini menolak permohonan Najib Razak untuk membatalkan pertuduhan memindah laporan akhir audit 1MDB, One Malaysia Development Berhad, yang dihadapinya bersama-sama bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Arul Kanda Kandasamy. Hakim Muhammad Zaini Mazlan membuat keputusan itu selepas mendapati pertuduhan terhadap Najib 67 tidak mengelirukan seperti didakwa bekas Perdana Menteri itu. Alasan-alasan diberikan oleh pemohon Najib sepatutnya hanya dipertimbangkan pada akhir kes pendakwaan. Masih terlalu awal untuk mahkamah menimbangkan alasan berkenaan untuk membatalkan pertuduhan pada peringkat ini, katanya. Najib 67 tahun memohon dilepaskan dan dibebaskan daripada pertuduhan memindah laporan audit 1MDB yang pertuduhan itu didakwanya tidak berasas dan bersifat menindas. Ahli Parlimen MP pekan itu didakwa menggunakan kedudukannya untuk mengarahkan pindaan dibuat terhadap laporan akhir audit 1MDB yang telah dimuktamadkan Ketua Audit Negara. Sebelum laporan itu sekali lagi dimuktamadkan dan dibentangkan di hadapan jawatan kuasa kira-kira wang negara PSC bagi mengelak sebarang tindakan diambil terhadapnya. Najib didakwa melakukan kesalahan itu di Kompleks Jabatan Perdana Menteri, Pusat Pentadbiran Kerajaan Pusat, Wilayah Persekutuan Putrajaya Antara, 22 dan 26 Februari 2016. Beliau dituduh mengikut Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah suapan atau RM10,000 yang mana lebih tinggi jika sabit kesalahan.
Sementara itu, Arul Kanda 44 dituduh bersubahat dengan Najib membuat pindaan terhadap laporan itu bagi melindungi MP Pekan itu daripada tertakluk kepada tindakan tata tertib, sivil atau jenayah berkaitan 1MDB pada masa dan di tempat sama selaras Seksyen 28 dalam kurungan 1 dalam kurungan C Akta SPRM 2009 dibaca bersama Seksyen 23 dalam kurungan 1 dan 24 dalam kurungan 1 Akta sama yang memperuntukkan hukuman serupa jika sabit kesalahan. Sumber berita dari bernama. Kita beralih ke perkongsian berita terakhir. Perlembagaan tak sebut Agung balik ke tepi sabitan kes, kata Peguam. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur diberitahu bahawa Lembaga Pengampunan memberikan nasihat salah dalam pengampunan diraja kes Liwat Anwar. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur diberitahu bahawa Lembaga Pengampunan telah memberikan nasihat yang salah dalam pengampunan diraja kes Liwat Presiden PKR Anwar Ibrahim. Peguam Muhammad Anif Katri Abdullah berkata demikian ketika prosiding mahkamah terbuka di hadapan Hakim Akhtar Tahir pagi ini. Anif bertindak sebagai peguam kepada Muhammad Khairul Azam Abdul Aziz. Khairul Azam yang juga pengamal undang-undang pada 26 Februari memfailkan saman untuk mencabar nasihat Lembaga Pengampunan pada 16 Mei 2018 terhadap Yang di-Pertuan Agong dalam kes itu. Pada tarikh itu, Anwar dibebaskan dari penjara selepas mendapat pengampunan penuh diraja dalam kes liwat melibatkan bekas pembantunya Muhammad Saiful Bukhari Azlan. Pendengaran Mahkamah Tinggi hari ini berkaitan dengan permohonan oleh Anwar dan defendan bersama Lembaga Pengampunan untuk mengetepikan cabaran Khairul Azam. Semasa prosiding, Anif Katri berkata, Mahkamah patut menolak usaha mengetepikan saman itu dan mendengar sepenuhnya saman utama bagi membolehkan semua isu boleh bicara didengar. Hanif berkata ini termasuk isu berkaitan pembentukan lembaga itu dan dakwaan nasihat salah berkaitan kuasa agung memberikan pengampunan yang diperuntukkan dalam perkara 42 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan. Peruntukan itu menyebut seperti berikut. Yang di-Pertuan Agong berkuasa memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum berkenaan dengan segala kesalahan yang telah dibicarakan oleh Mahkamah Tentera dan segala kesalahan yang dilakukan di dalam wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya dan Raja atau yang di-Pertuan Negeri sesuatu negeri berkuasa memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum berkenaan dengan segala kesalahan lain yang dilakukan di dalam negerinya. Hanif berkata peruntukan itu jelas menyebut memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum bermaksud ia terhad kepada hukuman dan tidak boleh melebihi perkara itu. Perlembagaan Persekutuan tidak menyebut Sri Paduka boleh mengetepikan sabitan kes, kata Hanif. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda begitu setia menyokong perkembangan channel ini. Untuk meneruskan bentuk sokongan anda, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Anda juga digalakkan untuk mengklik pada butang lonceng agar anda diberitahu sekiranya setiap kali saya mengongsikan video-video yang terbaru di masa-masa akan datang. Jika anda mempunyai sebarang komen, jangan lupa untuk tinggalkan pada ruangan komen di bawah. Pastikan komen-komen anda sentiasa menjaga perasaan serta sensitiviti kaum lain ataupun orang lain. Dan anda juga digalakkan untuk mengungsikan video ini ke akaun media sosial anda seperti Facebook dan juga WhatsApp. Akhir sekali, pesanan ikhlas daripada pentadbir channel ini. Sentiasalah amalkan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan sementara kita sama-sama menangani COVID-19 yang sedang melanda negara dengan cara selalu memakai pelitup muka. Yang kedua, anda harus menjaga jarak 1 meter di antara satu dan yang lain.
Dan seterusnya, jangan keluar rumah jika sekiranya tidak ada keperluan ataupun pergi ke acara-acara keagamaan ataupun sebarang majlis yang boleh mendedahkan kita kepada bahaya jangkitan yang tidak diketahui. Teruskan dengan kita jaga kita. Sentiasa membasuh tangan dan jaga kebersihan diri serta keluarga.